Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Semoga pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat. Okay, hari ini kita akan sambung pelajaran kisah Nabi. Tajuk Nabi Musa, sambungan daripada kelas Google Meet kita yang lepas. Okay, pelajar-pelajar boleh buka muka surat 90. Sebelum tu, pelajar-pelajar boleh tulis hari dan tarikh terlebih dahulu di bahagian atas. Kita baca sama-sama. Kisah lembu betina. Seorang lelaki kaya telah meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang anak lelaki sebagai pewaris hartanya. Saudara-saudara sepupunya dengki dan iri hati serta berniat untuk menguasai harta tersebut. Hal ini telah membawa kepada pembunuhannya, iaitu siapa? Pewaris harta. Berita pembunuhan itu telah dilaporkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam memohon pertolongan daripada Allah bagi menyelesaikan perkara ini. Allah mewahyukan agar disembelih seekor lembu betina dan jenazah hendaklah dipukul dengan lidah lembu tersebut. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jenazah itu bangun dan memberitahu siapakah pembunuh yang sebenar. Nabi Musa alaihissalam menyatakan wahyu yang telah disampaikan kepadanya. Baginda telah diejek dan diketawakan oleh kaumnya. Bagi mereka, ia sesuatu yang mustahil. Mereka lupa tentang kekuasaan Allah yang telah ditunjukkan kepada mereka sebelum ini. Sambil mengejek, mereka meminta agar Nabi Musa bertanya Allah tentang sifat-sifat lembu tersebut. Nabi Musa menjawab bahawa lembu betina itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, iaitu pada pertengahan umurnya. Mereka bertanya lagi tentang warna yang dikehendaki Allah. Dalam muka surat ni cerita tentang kisah lembu betina. Ceritanya ialah ada seorang lelaki kaya, dia telah meninggal. Dia ada seorang anak lelaki yang jadi pewaris harta. Saudara-saudara sepupu lelaki ni dengki kepadanya dan berniat nak kuasai, nak rebut harta tu. Okay. Berlakulah pembunuhan lelaki yang mewarisi harta tu. Kemudian berita kematian, berita pembunuhan tu diketahui, dilaporkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun memohon, minta berdoa kepada Allah supaya selesai, untuk menyelesaikan perkara ni. Allah pun beri wahyu. Allah kata sembelih seekor lembu betina. Dan jenazah tu hendaklah dipukul dengan lidah lembu tadi yang disembelih tu, lembu yang disembelih. Dengan izin Allah, nanti jenazah tu akan bangun dan bagi tahu siapa pembunuh sebenar. Nabi Musa pun bagi tahulah kepada kaum dia apa yang disampaikan, apa yang Allah wahyukan kepadanya. Tapi kaumnya ejek, ketawakan dia. Bagi mereka tu adalah mustahil. Pukul dengan lidah, nanti lembu akan bangun, jenazah akan bangun. Pukul dengan lidah lembu tu, jenazah akan bangun. Mustahil bagi mereka. Padahal mereka lupa yang Allah tu berkuasa. Allah dah tunjukkan kekuasaan Allah sebelum-sebelum ni. Tapi sambil mereka ejek tu, mereka tanya sifat lembu tu macam mana. Lepas tu Nabi Musa pun cakap lah, tak terlalu tua, tak terlalu muda. Mereka pun tanya lagi warna apa yang Allah nak.
Seterusnya muka surat 91. Okay, kita sambung baca. Nabi Musa menjawab bahawa warna yang dikehendaki ialah kuning tua. Mereka ingin Nabi Musa memberi penerangan yang lebih jelas lagi. Nabi Musa menyatakan lembu tersebut tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, mengangkut air untuk menjirus tanaman, tidak cacat dan tidak belang warnanya. Mereka hampir-hampir tidak menemui lembu tersebut. Akhirnya mereka menemui pemilik lembu tersebut, iaitu seorang anak yatim piatu. Bapanya seorang fakir miskin, soleh dan ahli ibadah. Di saat kematiannya, dia berdoa kepada Allah agar memberi perlindungan kepada anak tunggalnya. Dia tidak meninggalkan apa-apa harta kecuali seekor lembu betina. Berkat doa ayah yang soleh, lembu itu dibeli dengan harga berlipat ganda. Setelah disembelih, Nabi Musa mengambil lidah lembu tersebut dan memukul jenazah itu. Akhirnya, jenazah tersebut hidup kembali dan menceritakan bahawa dia telah dibunuh oleh saudara-saudara sepupunya sendiri. Demikianlah mukjizat Allah yang telah ditunjukkan kepada Bani Israel yang keras kepala. Namun, hal itu masih belum dapat menghilangkan perasaan bongkak dan ingkar dalam hati mereka. Okay, rujukan surah Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Di dalam muka surat ni dicerita Nabi Musa kata warna lembu yang dikehendaki ialah warna kuning tua. Nanti gariskan. Mereka nak penjelasan yang lebih lagi, yang lebih jelas lagi. Nabi Musa pun cakap lah, lembu tu tak pernah guna untuk bajak tanah, tak pernah guna untuk angkat air, tak cacat dan tak belang warnanya. Mereka hampir tak jumpa lembu yang macam yang Nabi Musa cerita tu. Akhirnya mereka pun jumpalah seorang pemilik lembu. Pemilik lembu tu ialah seorang anak yatim piatu. Ayah dia ni tinggalkan lembu, seekor lembu je untuk anak dia sebelum dia meninggal. Ayah dia ni seorang yang miskin, yang soleh dan dia ahli ibadah. Sebelum ayah dia meninggal, ayah dia doa supaya Allah bagi perlindungan kepada anak tunggal dia. Sebab dia tak ada apa-apa yang ditinggalkan kepada anak dia kecuali lembu betina tu. Berkat doa ayah dia, lembu tu dibeli dengan harga yang mahal, yang berlipat kali ganda. Lepas sembelih, Nabi Musa pun ambil lah lidah lembu tu, dia pukul jenazah tu. Akhirnya jenazah tu pun bangun semula. Dan dia pun ceritalah dia dibunuh oleh sepupu-sepupu dia sendiri. Jadi betul lah apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa, yang Nabi Musa ceritakan kepada kaum dia. Okay, macam itulah mukjizat Allah yang telah ditunjukkan kepada Bani Israel ni. Tapi mereka ni tetap bongkak, tetap sombong, tetap nak ingkar. Ada perasaan ingkar dalam hati mereka, perasaan tak percaya, perasaan yang ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah. Okay, muka surat 92. Kita tengok tajuknya. Nabi Musa AS menerima kitab Taurat. Nabi Musa AS telah memohon kepada Allah agar diberikan kitab suci sebagai
pedoman dan petunjuk kepada kaumnya yang ingkar itu. Lalu Allah memerintahkan supaya Nabi Musa bersuci dan berpuasa selama 30 hari. Kemudian baginda pergi ke Bukit Tur Sina. Tetapi Nabi Musa berasa tidak selesa kerana mulutnya berbau akibat berpuasa. Lalu Nabi Musa telah menggosok giginya dan mengunyah daun-daun dalam usaha menghilangkan bau mulut tersebut. Perbuatan itu telah ditegur oleh malaikat. Malaikat telah memberitahu kepada Nabi Musa bahawa di sisi Allah mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada kasturi. Akibat daripada perbuatan tersebut, Nabi Musa telah diperintahkan agar berpuasa lagi sehingga cukup 40 hari. Nabi Musa telah mengajak 70 orang lelaki sebagai saksi bagi peristiwa penting itu. Saksi-saksi itu diperlukan bagi meyakinkan Bani Israel yang sukar mempercayai sesuatu. Ketika ketiadaan Nabi Musa, Nabi Harun menggantikannya untuk membimbing Bani Israel. Nabi Musa telah menerima kitab Taurat berupa kepingan batu yang tertulis isi kandungan kitab Taurat. Di dalamnya mengandungi ajaran dan petunjuk yang diperlukan oleh Bani Israel serta keterangan mengenai setiap hukuman atau balasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Okay, nanti highlight yang mana ataupun gariskan yang mana Ustazah highlight ni lah. Okay, cerita dalam muka surat ni ialah cerita macam mana Nabi Musa dapat kitab Taurat. Okay, Nabi Musa ni dia minta kepada Allah supaya diberikan kitab suci. Okay, sebagai dia nak buat petunjuk, pedoman, nak buat panduan untuk kaum-kaum dia yang ingkar tu. Jadi Allah pun perintahkan Nabi Musa ni bersuci dan berpuasa. Berapa hari? Berpuasa selama 30 hari. Kemudian Nabi Musa pun pergilah ke Bukit Tur Sina. Tapi masa dekat sana, masa tengah puasa tu, Nabi Musa dia rasa tak selesa sebab mulut dia berbau. Kan orang yang puasa kan dia akan rasa mulut berbau. Jadi Nabi Musa ni digosok gigi dia dan dia kunyah daun-daun sebab dia nak hilangkan bau tu. Okay, tapi perbuatan itu telah ditegur oleh Allah. Telah ditegur oleh malaikat. Malaikat bagi tahu, dia kata di sisi Allah mulut orang yang berpuasa tu lebih wangi lagi daripada kasturi, limau. Kasturi ni limau. Akibat daripada perbuatan tersebut, perbuatan tadilah yang dia gosok gigi dan dia kunyah, Nabi Musa kunyah daun tu. Jadi Nabi Musa ni telah diperintahkan untuk puasa lagi. Cukup 40 hari. Kemudian Nabi Musa diajak 70 orang lelaki sebagai saksi, nak saksikan peristiwa penting dapat kitab Taurat ni. Sebab dia nak yakinkan kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ni kan dia susah nak percaya sesuatu, susah nak percaya. Walaupun dah tunjuk kekuasaan Allah, tapi tak percaya juga. Okay, masa Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina tu, Nabi Musa tak ada bersama kaum dia. Nabi Harun yang gantikan untuk bimbing Bani Israel ni. Okay, kemudian Nabi Musa pun terimalah Taurat. Taurat tu dalam bentuk kepingan batu yang tertulis isi kandungan kitab Taurat. Bukan atas kertas buku macam tu, tak lagi. Okay, dalam kitab Taurat tu ada tentang ajaran, tentang petunjuk yang diperlukan oleh Bani Israel
serta keterangan tentang hukuman ataupun balasan yang ditetapkan oleh Allah. Okey, nanti boleh gariskan sikit sini. Mengandungi ajaran dan petunjuk yang diperlukan oleh Bani Israel. Seterusnya, muka surat 93, tajuk Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kita baca sama-sama. Pada suatu hari, Nabi Musa berkhutbah di hadapan kaumnya. Baginda menasihati dan mengingatkan kaumnya bahawa agar tetap beriman dan beribadah kepada Allah. Selepas selesai berkhutbah, seorang daripada tetamunya bertanya, "Wahai Musa, siapakah yang paling pandai dan berpengetahuan luas di muka bumi ini?" Nabi Musa menjawab bahawa dialah yang paling pandai. Allah menyatakan bahawa jawapan itu tidak benar kerana ada orang yang lebih pandai daripada Musa. Orang itu tinggal di satu tempat pertemuan antara dua lautan, iaitu antara Parsi dan Rom. Nabi Musa ingin bertemu dengan orang tersebut. Allah memperkenankan permintaannya. Nabi Musa dan seorang pengikutnya, Yusha bin Nun, menuju ke tempat yang dinyatakan oleh Allah. Mereka juga membawa makanan dan minuman, antaranya seekor ikan sebagai petunjuk daripada Allah. Apabila ikan itu hilang, bermakna mereka telah sampai ke tempat yang dituju. Apabila Nabi Musa mengetahui bahawa ikan yang dibawanya telah hidup dan hilang di lautan, baginda berasa sangat gembira kerana dia sudah hampir menemui orang yang dicari. Setiba di tempat baginda kehilangan ikan, mereka melihat seorang lelaki yang mempunyai tanda-tanda orang soleh, namanya Khidir. Nabi Musa menyatakan hasratnya untuk tinggal bersama Khidir dan menuntut ilmu dengannya. Nabi Musa, gariskan ya. Nabi Khidir menerima permintaan Nabi Musa dan berkata, "Saudara tidak tahan mengikut saya." Muka surat 94. Nabi Musa menjawab, "InsyaAllah saya akan sabar dan tidak akan menderhaka kepada saudara." "Baiklah, syaratnya jangan bertanya apa-apa tentang apa yang saya lakukan sebelum saya memberitahu maksudnya kepada saudara." Nabi Musa berjanji akan mematuhi syarat tersebut. Kemudian mereka berjalan menyusuri pantai. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah kapal berlayar. Mereka menumpang kapal tersebut. Ketika dalam pelayaran, Nabi Khidir telah merosakkan kapal tersebut dan dengan mukjizatnya kapal itu terus berlayar. Melihat perlakuan Khidir, Musa bertanya, "Bukankah itu terlarang dalam agama? Bukankah telah saya katakan jangan bertanya tentang apa yang saya kerjakan sekarang?" Jawab Khidir dengan tegas. Nabi Musa segera memohon maaf dari Nabi Khidir. Setelah kapal berlabuh, mereka turun daripada kapal dan kembali menyusuri pantai. Mereka berjumpa pula dengan seorang kanak-kanak lelaki yang sedang bermain dengan kawan-kawannya. Khidir menarik kanak-kanak tersebut ke satu tempat lalu membunuhnya. Melihat kejadian itu, Nabi Musa berasa kasihan. Lantas baginda bertanya dan menegur perbuatan Nabi Khidir. "Mengapakah engkau membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa itu? Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang keji dan mungkar." Khidir menjawab,
saudara telah lupa janji saudara. Jika saudara bertanya lagi, saudara tidak boleh lagi mengikut saya. Sekali lagi Nabi Musa memohon maaf daripada Nabi Khidir. Mereka meneruskan perjalanan sehingga sampai ke negeri Intakiyah. Mereka meminta makanan ke sana kemari, tetapi tidak seorang pun yang mahu memberinya. Mereka meneruskan perjalanan sehingga sampai di sebuah rumah yang hampir roboh. Khidir menghampiri rumah tersebut lalu memperbaikinya. Nabi Musa bertanya mengapa diperbaiki rumah itu, sedangkan orang-orang kampung itu sangat kedekut, tidak mahu memberi makanan kepada mereka. Muka surat 96. Kita sambung. Kali ini Khidir tidak lagi memaafkan Nabi Musa dan melarang baginda mengikutnya. Khidir berkata, "Dengarlah, aku terangkan mengapa aku lakukan semua itu. Kapal itu aku rosakkan kerana ia kepunyaan orang miskin. Di seberang ada seorang raja yang suka merampas kapal-kapal yang belum rosak. Perbuatanku adalah untuk mengelakkan kapal tersebut daripada dirampas. Kanak-kanak itu aku bunuh kerana apabila dewasa dia bukan sahaja menderhaka kepada ibu bapanya, tetapi dia juga akan mengubah keimanan keduanya terhadap Allah. Oleh itu lebih baik dia mati ketika kecil. Aku harapkan dengan matinya kanak-kanak itu Allah akan mengurniakan anak yang soleh dan berbakti kepada mereka berdua kelak. Manakala rumah yang aku baiki adalah kepunyaan dua orang anak yatim piatu, Ashraf dan Ashrif. Di bawah rumahnya terdapat harta peninggalan ayah mereka. Ayah mereka merupakan seorang yang soleh dan Allah menghendaki harta tersebut sampai ke tangan mereka apabila mereka dewasa. Ia sebagai rahmat Allah dan ganjaran bagi ayah mereka yang soleh dan bertakwa. Saudaraku Musa, pekerjaanku itu semuanya bukan atas kemahuanku sendiri, tetapi ilham daripada Allah. Selamat tinggal saudara." Sewaktu hendak meninggalkan Musa, Khidir berkata, "Janganlah saudara menuntut ilmu hanya untuk diperkatakan sahaja, tetapi hendaklah diamalkan." Mereka akhirnya berpisah dan Nabi Musa kembali menemui kaumnya. Dalam cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ni, Nabi Musa masa dia tengah berkhutbah, dia dah selesai berkhutbah, ada seorang tanya, siapa yang paling pandai? Siapa yang berpengetahuan luas di muka bumi ni? Nabi Musa pun jawab, dialah yang paling pandai. Betul ke jawab macam tu? Tak. Allah kata jawapan tu salah. Sebab ada lagi orang yang lebih pandai daripada Musa. Siapa orang tu? Orang tu Khidir lah. Dia tinggal di antara dua lautan, Parsi dan Rum. Kemudian Nabi Musa ni dia minta supaya nak jumpa dengan orang ni. Allah pun perkenankan permintaannya. Allah bagi petunjuk lah macam mana cara nak jumpa dengan orang tu, dengan Nabi Khidir. Kemudian bila dah jumpa, Nabi Khidir pun Nabi Musa minta nak tinggal dengan Nabi Khidir, nak menuntut ilmu. Nabi Khidir pun terima permintaan Nabi Musa. Tapi dia kata Nabi Musa tak akan tahan bila ikut Nabi Khidir ni. Nabi Musa cakap tak apa, dia boleh tahan. Mereka pun sepakatlah Nabi Musa tak boleh tanya apa-apa pada Khidir, apa yang Nabi Khidir buat. Lepas tu mereka pun jumpalah satu kapal ni Nabi Khidir rosakkan. Nabi Musa pun tanya kenapa. Mereka jumpa pula kanak-kanak lelaki tengah main. Nabi Khidir pun bunuh. Nabi Musa pun tanya kenapa. Lepas tu mereka jumpa sebuah rumah yang rosak, dah nak roboh dah.
Nabi Khidir pun baiki rumah tu. Nabi Musa pun tanya kenapa buat macam tu. Nabi Khidir pun marah lah. Dah 3 kali dah tanya kan. Dia pun tak bagi ikut dah. Tak bagi ikut Nabi Khidir. Lepas tu dia pun cerita kenapa. Yang kapal tu sebab ada seorang raja ni, dia suka rampas kapal yang elok. Yang budak lelaki tu dia bunuh sebab dia akan derhaka kepada mak ayah dia. Yang pasal rumah tu pula, sebab rumah tu adalah dihuni oleh anak yatim piatu. Macam tu lah. Lepas tu mereka pun berpisah ikut haluan masing-masing. Okay, nombor 2. Apabila diperintahkan oleh Allah supaya berhijrah ke Baitul Maqdis, mereka enggan dengan mengemukakan pelbagai alasan. Maka Allah telah mengurung mereka di ladang tih selama 40 tahun. Mereka hidup berkeliaran di atas bumi Allah serta berpisah dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nombor 3. Hari Sabtu adalah hari yang dilarang menangkap ikan bagi kaum Bani Israel. Tetapi ada dalam kalangan mereka yang ingkar. Akhirnya Allah telah menukarkan mereka menjadi kera. Nombor 4. Nabi Musa AS wafat ketika berusia 120 tahun dan dikebumikan di Palestin. Okay, yang ni kena ingat Okay, wafat ketika berusia 120 tahun dan dikebumikan di Palestin. Okay, gariskan. Nombor 5. Qarun merupakan salah seorang daripada kaum Nabi Musa AS. Dia seorang yang kaya tetapi akibat sikap sombong dan enggan membayar zakat, dia telah memfitnah Nabi Musa. Dia fitnah Nabi Musa, ingin merampas hartanya dan juga telah melakukan zina dengan seorang perempuan. Akhirnya Allah telah menurunkan azab yang menyebabkan dia tertimbus hidup-hidup bersama hartanya. Pada muka surat 99 ni ada latihan. Arahan yang pertama, ada 2 latihan. Yang pertama, gariskan jawapan yang betul. Okay, saya baca. Nombor 1, Fir'aun seorang raja yang yang apa? Pilih sama ada adil ataupun zalim. Nombor 2, Nabi Musa telah dihanyutkan ke Sungai Nil atau Laut Merah. Nombor 3, Khidir adalah salah seorang yang bodoh atau bijak. Nombor 4, ibu Nabi Musa bernama Maryam atau Yukabat. Okay, gariskan yang mana jawapan yang betul. Okay, soalan nombor 2, arahannya jawab semua soalan di bawah ini. Okay, yang ni pelajar-pelajar boleh tulis dalam buku tulis kisah Nabi. Sebab kalau nak tulis kat sini tak muat kan. Okay, jadi tulis dalam buku tulis. Nombor 1, mengapakah ibu Nabi Musa memasukkan anaknya ke dalam peti? Okay, nanti boleh cari jawapan dalam muka surat yang kita dah belajar. Daripada muka surat 73 sehingga 98. Tajuk Nabi Musa ni. Okay, seterusnya nombor 2. Soalan nombor 2. Siapakah nama isteri Fir'aun yang menemui dan memelihara Nabi Musa AS? Okay, nombor 3. Senaraikan 2 kelebihan Nabi Musa AS yang dikurniakan Allah kepadanya. Nombor 4. Apakah nama kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa AS? Nombor 5. Berapakah usia Nabi Musa AS ketika wafat? Dan di manakah baginda dikebumikan? Ada 2 soalan di nombor 5 ni. Yang pertama, berapa umur Nabi Musa masa wafat? Dan kedua, di mana Nabi Musa ni dikebumikan? Okay, setakat ni dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.